Hari ini saya baca surat khabar Star dan The Gallant Centre for Health and Social Policy Malaysia ini membuat satu ketetapan bahawa undang-undang ini yang kita bawa baru-baru ini satu undang-undang yang memang kita kena jaga ataupun kita ambil perhatian atas isu-isu yang kita bangkit dan nak bawa untuk masa depan di dalam negara kita. Dengan izin, Tuan Speaker, the government must ensure that there are sufficient checks and balances in place to guard against overzealous and heavy-handed enforcement and prevent violation of human rights and dignity. Sebab yang kita khawatir ialah anak-anak kita yang berumur 18 tahun akan disiasat ataupun ada body check ataupun bila ditangkap dengan sebatang rokok akan jadi criminal atau criminalization of this whole process atas anak-anak kita yang remaja ini pada tahun yang rendah, young age. Apa maksudnya? Dan macam mana, soalan saya ialah macam mana kita nak pastikan penguasaan ini akan jadi? Adakah Kementerian Kesihatan ada cukup kaki tangan untuk menguasakan satu rang undang-undang yang kita akan tubuh di dalam Dewan Rakyat ini? Saya seorang doktor. Saya tak hisap, ya. Neither am I a member of any cigar club. Saya tak ada masalah dengan kawan-kawan saya yang rokok. Itu ialah pendirian mereka. They have the liberty to do what they want. Tetapi pada masa yang sama, bila kita bawa satu rang undang-undang di dalam parlimen, kita kena pastikan bahawa rang undang-undang itu boleh dikuatkuasakan selamanya. 40 tahun ini lama, Tuan Speaker. I am not going to be around after 40 years to see whether this is a success. Ini ialah satu eksperimen in proses, ya. Saya nak cakap di sini. Sebab tak ada negara-negara lain yang telah pun membuat sesuatu bagi ini. The Scandinavian countries themselves have not started this. If anything that starts good, always start from the Scandinavian countries. Tak ada. So, Tuan Speaker, saya khawatir dengan izin. No one should be singled out for prosecution di atas undang-undang ini. Sebab kita tak haram rokok di dalam negara kita, Speaker. Kita haram rokok, merokok itu ialah kepada satu generasi saja. Generasi yang lain akan dibiarkan untuk rokoklah. Suka-suka mereka. Especially the vulnerable groups. The B40 population. Di kawasan saya ada 13 kampung orang asli, Tuan Speaker. Kalau saya nak kata dengan dia, mereka ini dia tak boleh rokok ataupun tak boleh minum, saya ingat Cameron Highlands faham dah apa yang akan jadi. Macam mana orang-orang dari Sarawak, kedalaman Sarawak dan Sabah. Orang Iban, Dayak dan sebagainya. So I think we have to look into this law or act yang kita nak bawa ini. Saya setuju bahawa RUU ini akan dihantar kepada Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen untuk teliti dan juga untuk adakan sedikit perbincangan sebelum dibawa balik. Individual liberty of a person in this country is at stake. Hari ini you kata rokok, esok apa janji tak ada, bukan untuk arak, bukan untuk judi. Ahli-ahli Dewan Negara, Dewan Rakyat kena faham. Malaysia ini 71% bumi putera Islam. Kita buat undang-undang ini sekarang. Apa liberty saya sebagai seorang bukan bumi putera tetapi orang Malaysia untuk masa depan yang akan datang? Pencerahan. Boleh Kuala Langat, ya? Kita tadi Kuala Langat menyebut tidak ada negara yang melaksanakan peraturan yang seperti kita akan laksanakan ni.
Apa pandangan Yang Berhormat ketika mana hari ini di Australia, undang-undang di sana ketika dalam sebuah kenderaan, jika ada seorang dewasa yang menghisap rokok dan di dalam kenderaan itu ada kanak-kanak yang berusia 16 tahun, maka dia akan didenda akibat menghisap rokok di dalam kenderaan yang mempunyai kanak-kanak. Minta pandangan Yang Berhormat. Ada undang-undang di dalam negara kita bahawa di dalam kedai kopi dan juga restoran-restoran tidak boleh merokok. Itu tidak bermakna yang kita tidak boleh rokok di luar. Itu ialah perbezaannya. Tetapi saya kata tadi, apa jaminan kita sebagai seorang warga negara Malaysia untuk adakan liberty saya sebagai seorang warga negara untuk jaminkan cara kehidupan saya dan orang-orang di Malaysia. Saya nak tutup dengan apa yang dikatakan individual liberty, Tuan Speaker. Individual liberty, the liberty of those persons who are free from external restraint in the exercise of those rights which are considered to be outside the province of a government to control. Saya harap rang undang-undang ini akan dirujuk kepada satu jawatan kuasa dan bila siap sedia kita akan bincang rang undang-undang ini dan akta penuhnya sebelum kita dibawa kepada Dewan Rakyat untuk dibincang dan dilulus. Terima kasih, Speaker.